Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, cikgu harap kamu semua bersemangat lagi nak meneruskan PDPR kita. Baik, hari ini kita akan belajar pada muka surat 92 iaitu perhimpunan mingguan. Kita tengok aktiviti menulis jawapan bagi soalan bertumpu dan soalan bercapah. Hari ini kita nak belajar mengenai nak menjawab soalan bertumpu dan soalan bercapah. Okey, soalan bertumpu tu apa? Soalan bertumpu tu adalah soalan yang jawapan dia memang ada dekat teks, ada kat buku. Buku dah bagi tahu. Itu soalan bertumpu. Seterusnya soalan bercapah tu adalah soalan yang kita kena fikir. Kalau kita tengok pun kat buku teks kita nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 3 tu ada gambar otak. Otak tu dia minta kita berfikir. Daripada teks kita kena berfikir di sebalik soalan tu. Okey, untuk lebih lanjut, jom kita pergi ke muka surat 92. Baik, tengok perhimpunan mingguan. Nombor 1. Pada setiap hari Isnin, perhimpunan mingguan diadakan di sekolah Jagu. Okey, nombor 2. Murid-murid menyanyikan lagu Negaraku. Mereka berdiri tegak. Itu nombor 2 ya. Seterusnya kita pergi nombor 3. Mereka tidak berbual semasa guru besar berucap. Jagu mencatat maklumat yang penting. Itu penerangan nombor 3. Kita tengok nombor 4. Setelah perhimpunan tamat, murid-murid bergerak ke kelas. Mereka berjalan dengan teraturnya. Okey, itu penerangan mengenai nombor 4. Setiap gambar disertakan dengan ayat penerangan bagi gambar tu. Okey, sekarang kita nak tengok soalan kat bawah. Bilakah perhimpunan mingguan diadakan? Nombor 1 ni nak rujuk kat mana? Ya, nombor 1 ni ada pada kotak nombor 1 ni. Perhimpunan mingguan diadakan pada setiap hari Isnin. Kita ambil semula perhimpunan mingguan diadakan, kemudian kita sambung pada setiap hari Isnin. Ini adalah soalan bertumpu. Cara macam mana kita nak jawab ya. Okey, kita tengok nombor 2. Apakah yang dilakukan oleh Jagu semasa guru besar berucap? Ayat nombor berapa ya? Murid nombor 2 menyanyikan lagu Negaraku, bukan? Ini ayat nombor 3 ni. Okey. Mereka tidak berbual semasa guru besar berucap. Jagu mencatat maklumat yang penting. Jadi apa yang Jagu buat? Okey, Jagu kamu mulakan dari sini. Jagu mencatat maklumat yang penting. Ambil semua ni. Jagu mencatat maklumat yang penting semasa guru besar berucap. Ni tak payahlah guna dah. Okey, jadi jawapannya Jagu mencatat maklumat yang penting semasa guru besar berucap. Ini juga soalan bertumpu. Okey, nombor 3. Nombor 3 ada gambar otak ni. Ini adalah soalan bercapah. Mengapakah kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku? Kita tengok nombor 2. Ayat hanya bagi tahu murid-murid menyanyikan lagu Negaraku. Mereka berdiri tegak. Dia tak bagi tahu kenapa mereka berdiri tegak. Jadi kita kena fikir untuk soalan nombor 3 ni. Jadi kenapa kita kena berdiri tegak? Okey, kita ambil dari sini. Kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku supaya menghormati lagu kebangsaan kita. Untuk menghormati lagu kebangsaan kita, kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku untuk menghormati lagu kebangsaan kita. Kenapa? Jadi soalan nombor 3 kena berfikir sebab itu adalah soalan bercapah. Okey, selesai cikgu terang penerangan mengenai muka surat 92. Jadi kita nak pergi ke buku aktiviti kita pada muka surat 18. Okey, buku aktiviti jilid 2 muka surat 18. Okey, kita tengok. Pertama sekali macam biasa,
Atasnya ada hari, ada tarikh. Okey, arahannya tulis jawapan. Okey, kita baca pernyataan. Menjaga keceriaan kelas. Okey, yang pertama, menyediakan jadual tugas. Okey, jadual tugas. Nombor 2, tengok ni, menyapu sampah. Gambar orang menyapu sampah. Yang ketiga, menyusun meja. Yang keempat, menghias meja guru. Dia berikan kita sekali dengan gambar. Supaya apa? Supaya mudah kita nak jawab soalan nanti. Okey, tengok nombor 1. Apakah yang dilakukan oleh budak lelaki itu? Mana gambar budak lelaki? Ya, ini gambar budak lelaki. Apa yang budak lelaki itu buat? Ambil. Budak lelaki itu menyapu sampah. Kamu sambung. Budak lelaki itu menyapu sampah. Ambil di sini ya. Okey. Tengok soalan nombor 2. Meja disusun oleh berapa orang murid? Kita fokus pada gambar ni. Berapa orang murid ni? 1, 2. Okey. Meja disusun oleh 2 orang murid. Ini kita buang. Okey. Ini kita gantikan dengan 2. Diudu A. Meja disusun oleh 2 orang murid. Okey. Tengok nombor 3. Budak perempuan itu meletakkan apa di atas meja? Okey, ini gambar yang keempat. Letakkan apa tu? Ya, letak bunga kan? Budak perempuan meletakkan bunga di atas meja guru. Ambil ni, budak perempuan itu meletakkan. Sini potong, ganti dengan bunga. Sebab gambar dia letak bunga kan? Budak perempuan itu meletakkan bunga di atas meja guru. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Dengan nombor 5 ni ada gambar ni. Ini maksudnya soalan bercapah. Okey, nombor 4. Mengapakah mereka menyediakan jadual waktu? Dia tak bagi tahu kat sini. Dia minta kita berfikir. Okey, mereka menyediakan jadual waktu. Kenapa? Supaya pengagihan tugas dapat dilakukan secara sama rata. Okey. Mereka menyediakan jadual waktu supaya pengagihan tugas dapat dilakukan secara adil lah. Kita boleh buat adil. Sama rata tu adil lah kan? Okey. Cuba letak kat sini. Okey. Mereka menyediakan jadual waktu supaya pengagihan tugas dapat dilakukan secara adil. Okey, itu soalan jawapan nombor 4. Tengok soalan nombor 5. Bagaimanakah kamu menceriakan kelas? Ni dia tanya pendapat kamu. Kamu menceriakan kelas macam mana? Nanti kamu jawab sendiri nombor 5. Kita boleh menceriakan kelas dengan pastikan kelas sentiasa bersih. Pastikan kursi dan meja tersusun dengan kemas. Itulah cara kita nak menceriakan kelas. Tapi jawapan nanti kamu buat sendiri ya, nombor 5 ni. Okey, selesai penerangan cikgu. Cikgu harap kamu faham. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu ya. Baik, selamat belajar. Assalamualaikum.